Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini cikgu dapat bersama anak-anak SKPN 5 dalam program Sanggar Bahasa. Okey, sempena kita masih lagi dalam PKP ini dan menjalankan PDPR. Jadi cikgu akan menjalankan program Sanggar Bahasa ini secara online juga macam PDPR kita. Okey, biasanya pada hari sekolah program kita ini akan dijalankan pada setiap hari Isnin dari pukul 7 pagi hingga 7.30. Okey, jadi pada hari ini program Sanggar Bahasa ini kita akan jalankan setiap hari Ahad sebelum PDPR Bahasa Melayu bermula. Okey. Sebelum tu cikgu nak perkenalkanlah diri cikgu ni. Saya Cikgu Juriah binti Majali. Okey, untuk bagi murid-murid tahun 1 lah. Cikgu rasa murid lain semua dah kenal lah. Dan untuk murid baru, sebab ada beberapa orang murid baru kat sekolah kita ni. Cikgu harap semua murid Sekolah Kebangsaan Parit nombor 5 dapat mengikuti program kita pada pagi ini. Okey, sebenarnya program ini kita akan adakan setiap pada hari Ahad sebelum PDPR. Yang untuk hari ini cikgu yang akan mulakan. Dan pada minggu hadapan akan bergilirlah dengan cikgu lain. Lepas ni Cikgu Azilah, Cikgu Rohani, Cikgu Nurlina, Cikgu Hairul, Cikgu Ramlah, Cikgu Samidah, dan Cikgu Faizah. Okeylah untuk guru-guru bahasa Melayu. Jadi kami akan menjalankan program ini secara bergilir-gilir. Okey. Untuk cikgu pada pagi ini cikgu akan mulakan dengan kata nama. Kalau ikutkan program ini kita akan lebih menumpukan pada sistem bahasa lah. Sebab sistem bahasa ni kadang-kadang dah banyak kali belajar, banyak kali ulang, masih ada lagi tak ingat. Cikgu harap dengan program ini semua murid dapat mengenal dan memahami apa itu sistem bahasa. Kalau cikgu sebut kata apa, semua dah boleh dah boleh kenal, dah boleh tahu kan. Okey, untuk hari ini kita mulakan dengan kata nama am. Okey. Apa itu kata nama am? Kata nama am ni digunakan untuk merujuk kepada manusia. Manusia tu siapa? Kita lah. Cikgu Juriah, awak murid. Kat rumah ada siapa? Ayah. Ayah tu pun kata nama. Ibu tu pun kata nama. Adik, datuk. Contohnya lah. Okey. Contoh kata namanya. Okey, kemudian haiwan. Okey, haiwan apa? Kat rumah kita ada haiwan apa? Kucing, ikan, ayam, itik. Itu ialah kata nama. Tu dibagikan tadi manusia, haiwan. Lepas tu tumbuhan. Tumbuhan apa? Pokok, rumput dan sebagainya lah. Pokok kelapa sawit, pokok jambu. Kat rumah kita banyak pokok kan? Pokok bunga. Itu ialah kata nama am bagi tumbuhan. Seterusnya benda. Benda apa benda? Kat rumah kita ni ada beribu benda dalam rumah kita. Memang tak nampak beribu, tapi kalau ditengok kan ada beribu benda. Katil, meja, kerusi, apa lagi? Pinggan, mangkuk, cawan. Itulah namanya, itulah yang dimaksudkan kata nama am, benda. Dan akhir sekali ialah tempat. Okey, kata nama bagi tempat. Contohnya kedai, sekolah, rumah. Okey, itu kata nama am. Jadi kita tambah sini tadi manusia, haiwan, tumbuhan, benda dan tempat. Jadi ada 5. Daripada 5 tu dia dibahagikan kepada 2, iaitu kata nama am benda hidup dengan kata nama am benda tak hidup. Jadi dalam 5 tu tadi ada 3 yang benda hidup, iaitu manusia, haiwan, tumbuhan. Dan kata nama am benda tak hidup iaitu benda dan tempat. Okey, sekarang ni kita tengok dulu yang kata nama am benda hidup. Tengok. Kat sini kita nampak dia bagi contoh kat sini. Dia bagi contoh. Ni kalau sekolah macam biasa cikgu bagi
bagi peluang awak bagi contoh. Tapi ni tak apalah. Cikgu terangkan. Cikgu harap awak boleh faham. Okey. Kita tengok. Okey. Kata nama am benda hidup. Manusia. Kenapa manusia dikatakan benda hidup? Sebab manusia ada nyawa. Boleh berjalan, bergerak, makan, minum. Itu sebab dikatakan benda hidup manusia ni. Dia bagi itu contoh ayah. Tadi pun cikgu dah sebutkan contoh-contohnya. Okey, ayah, adik, kakak, guru, abang. Nanti ada contoh lain cikgu bagi. Kemudian haiwan pun sama. Haiwan pun benda hidup. Okey. Dia boleh membesar, dia boleh mati. Contoh itu ular. Dia bagi. Kemudian tumbuhan pun benda hidup. Tumbuhan ni memanglah kita tak nampak dia bergerak, kita tak nampak dia bernyawa, tapi dia boleh membesar, boleh hidup, subur, membesar dan dia boleh mati. Contohnya dalam musim panas ni tumbuh-tumbuhan. Awak tanam pokok. Kalau awak tak siram, akhirnya mati. Sebab itu tumbuhan dikatakan juga benda hidup. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada kata nama am benda yang tak hidup. Ada dua, benda dan tempat. Benda contohnya bola. Bola tu, kalau kamu tak sepak, boleh tak dia bergerak sendiri? Tak boleh kan? Sebab tu dia katakan benda tak hidup. Kalau kat situ terletak lah dekat situ. Kecuali awak sepak ke, awak ambil dia pindah tempat lain, barulah dia bergerak. Tu pun orang yang gerakkan. Okey. Kemudian tempat. Tempat pun samalah. Macam sekolah. Boleh bergerak tak sekolah? Tak boleh kan? Duduklah kat situ sekolah. Surau. Kat situ je lah surau. Okey. Itu ialah tadi pembahagiannya kata nama am yang dia boleh dibagikan kepada dua. Okey, seterusnya kat sini dia bagi contoh lain. Banyak contoh kat sini. Ni sebahagian lah. Sikit dia bagi contoh ni. Okey, manusia. Apa kata nama am bagi manusia? Okey, askar, datuk, guru, kawan, nelayan, petani. Yang perkataan petani, nelayan, kawan, guru, datuk, askar. Itulah yang dikatakan kata nama am bagi manusia. Kalau cikgu cakap, okey, kata nama am bagi manusia apa? Awak boleh sebut. Macam ni lah, askar, datuk, semua tu kan. Okey, kedua kita tengok kata nama am. Contoh kata nama am bagi haiwan. Ayam, itik, kucing. Apa saja haiwan? Itu ialah kata nama am. Kecuali lah haiwan tu, contohnya kamu beli kucing. Kucing tu ada nama. Namanya apa? Si comot, si comel ke. Yang si comot, si comel tu, itu bukan kata nama am. Itu dah jadi kata nama khas. Ni akan awak belajar pada minggu hadapan. Ada kaitan ya. Jadi kena faham dulu yang kata nama am. Nanti bila belajar kata nama khas, awak mudah nak faham. Okey. Seterusnya kita tengok benda. Okey. Benda. Benda apa contohnya? Bakul. Kat dalam rumah kita tu ada banyak benda. Bakul, cawan, kasut, lampu, sampan, topi. Wow. Ni contoh je. Awak boleh bagi contoh lain. Cikgu rasa awak pun boleh faham dan boleh bagi contoh. Ni kalau dah ingat, dah faham, ingat sampai bila-bila. Okey, kalau biasa cikgu sebut ingat sampai bila? Ingat sampai mati. Okey, kita belajar dapat ilmu. Ilmu tu ada ilmu kena gunakan. Okey, kalau ada ilmu tak digunakan, ibarat pokok yang tidak berbuah. Okey, seterusnya tempat. Tempat kat sini angkasa, dewan, hutan, laut, pantai, taman. Okey, jadi dah kenal pasti ni semua tadi. Okey, seterusnya kat sini tengok. Okey, tengok yang warna merah ni. Kata nama am ditulis dengan huruf kecil pada pangkal katanya kecuali pada permulaan ayat. Kata nama am, sebab dia biasa nak kena bezakan kata nama am ni dengan kata nama khas. Kalau kata nama am, kita tak perlu gunakan dia huruf besar. Kecuali dia berada di pangkal ayat, awal ayat. Contohnya awak nak mulakan ayat, awak mesti mula dengan huruf besar. Ni yang cikgu nak tekankan. Selalu kamu lalai, kamu lupa. Kata nama am tu kena tulis dengan huruf kecil. Okey, faham? Kecuali pada permulaan ayat. Okey. Kalau kamu nampak cawan, cawan tu tulis C tu huruf kecil. Kalau dia berada di awal ayat, kena huruf besar. Contoh, cawan itu berwarna kuning. Cawannya kena huruf besar lah. Kalau ibu sedang membasuh cawan. Cawan tu mula dengan huruf kecil. Sebab dia adalah kata nama
am. Okey, baik. Seterusnya. Tengok nampak ni. Ni, nampak. Dalam satu gambar je kita boleh dapat banyak contoh kata nama am. Tengok. Gambar ni nampak nelayan, sampan, laut, ikan. Itu semua kata nama am. Okey. Seterusnya kat sini ada contoh ayat. Okey. Contoh ayat tengok. Saya suka makan ikan. Perkataan ikan tu yang digariskan. Ikan itu ialah kata nama am. Okey. Bagi haiwan. Okey. Kedua, ikan hidup di dalam air. Dalam satu ayat ada boleh banyak kata nama am. Okey. Ikan, tadi sama ikan dan di dalam air. Air. Air kata nama am bagi apa? Kalau air kata nama am bagi air hidup tak hidup? Tak hidup kan? Jadi dia boleh kita katakan kategorikan dia sebagai benda. Kata nama am bagi benda. Para nelayan mencari rezeki di laut. Tengok. Satu ayat ada 3 kata nama am. Okey? Para nelayan. Nelayan ni. Nelayan kata nama am bagi manusia. Kemudian rezeki. Rezeki ni apa? Kita nak kategorikan dia kata nama am bagi sesuai bagi benda. Rezeki ni macam apa? Nasi, makanan kan? Wang, makanan kan? Tu kita boleh katakan ia adalah benda tak hidup. Okey? Okey, dan di laut. Laut pula tempat. Jadi cikgu harap daripada contoh kata nama am dan contoh ayat yang cikgu bagi tadi, cikgu harap semua orang dapat memahami kata nama am dan menggunakannya. Dan bila cikgu suruh beri contoh, boleh beri. Faham semua? Cikgu harap semua dapat faham. Okey, apa yang cikgu terangkan pada hari ini, dan semoga ianya bermanfaat kepada kita semua. Okey. Cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Okey, Assalamualaikum. Bye semua. Jumpa lagi. Bye.